Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur dan puji kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita hamba-Nya yang sentiasa dalam ketakwaan, sentiasa dalam menurut perintah agama. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang sentiasa istiqamah dalam sunnah-sunnah Rasul sepanjang hayat kita. Amin. Jamaah muslimah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri kuliah muslimah kita pada hari ini sebagai penyambung pada kuliah-kuliah kita pada minggu-minggu yang sudah. Alhamdulillah, pada minggu sudah kita telah masuk dalam cerita 4 wanita yang dijamin menjadi penghuni syurga. Syurga rindu akan kehadiran dia. Siapa-siapakah mereka? Telah saya bincangkan pada minggu lepas. Salah satunya adalah Sayyidatina Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yang kedua adalah Siti Maryam binti Imran. Yang ketiga Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat Asiyah isteri Firaun. Kita telah bincang, kita telah kupaskan, kita telah bentangkan bagaimana wanita yang empat ni, salah satunya kita dah ambil iaitu Sayyidatina Khadijah minggu lepas, kehebatan ketakwaan dia, kehebatan keimanan beliau sehingga sanggup menggadaikan segala harta bendanya demi jalan Allah, demi mencapai mardatillah kepada Allah, demi membantu suami tersayang iaitu Rasulullah SAW yang sedang menyebarkan syiar Islam ketika itu. Kalau kita kaji kembali di saat-saat itu, Sayyidatina Khadijah wanita pertama yang memeluk agama Islam, yang benar-benar dalam ketakwaan. Allah pelihara ketakwaan dia sehingga selayak-layaknya lah Allah memberikan beliau syurga tempat beliau. Mudah-mudahan kita juga sebagai muslimah, sebagai ibu, sebagai isteri merindukan agar kita juga dapat sama-sama menikmati masuk ke dalam syurga. Bukan tunggu di syurga, sama-sama berjumpa pada wanita-wanita Ummul Mukminin yang kita agung-agungkan ini. Baik, insya-Allah pada hari ini kita sambung kembali iaitu 4 wanita. Yang kedua adalah Siti Maryam. Siapa ibu-ibu yang tak kenal Siti Maryam di luar? Siti Maryam ramai. Tapi yang saya kebincangkan ini adalah Siti Maryam binti Imran yang amat special. Seorang wanita yang dapat menjaga kepribadian dia sebagai seorang wanita yang tidak dimiliki oleh lelaki mana pun kecuali ayah dan ibunya. Baik, sebelum kita selusuri, sebelum kita bentangkan cerita Maryam, kita mulakan dengan kita punya mukadimah kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya ada banyak wanita inspiratif yang kisahnya boleh kita jadikan pelajaran yang berharga dalam hidup kita. Kita boleh ambil, kita boleh cedok. Allah tak marah bila kita ambil benda-benda yang baik untuk jadikan inspirasi, untuk jadikan role of model dalam diri kita. Kalau kita ambil Siti Khadijah sebagai seorang yang dermawan, hartawan, rupawan dan yang kaya raya, bagaimana dia mengembangkan dia punya perdagangan, kita akan boleh ambil ilmu teori daripada beliau. Dan kedua, dan wanita-wanita tersebut tak hanya ada di zaman moden atau saat ini saja. Jadi kisah wanita mulia, wanita agung ni dah ada zaman-zaman Rasulullah. Bila kita kaji balik, kesemua isteri-isteri Rasulullah adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu mukmin kita saat ini, yang boleh kita ambil contoh dan teladan bagaimana mereka istiqamah dalam ketakwaan kepada Allah, berpegang teguh pada tali Allah. Ada banyak wanita zaman Rasulullah atau sebelumnya yang kisahnya juga boleh kita jadikan sebagai pengajaran berharga dalam kehidupan kita. Berbicara mengenai wanita inspiratif,
Di dalam Islam sendiri disebutkan ada 4 wanita yang sangat inspiratif. Wanita-wanita ini bahkan dikatakan sebagai wanita yang tak hanya inspiratif, tetap juga dijamin oleh masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak inspiratif tapi kita taat pada Allah, jalankan perintah kita dengan baik kepada Rasulullah, sunnah-sunnah Nabi kita ikut. Kalau kata cakap senang, tinggalkan perkara yang Allah tak suka, malah kita lakukan perkara yang Allah suka. Buat sunnah-sunnah Nabi yang Nabi suka, tinggalkan apa yang Nabi tak suka. Ini kalau kita jaga dalam kehidupan kita, insya-Allah Bu. Insya-Allah kita boleh termasuk orang-orang ahli syurga. Tapi itulah, bila kita nak melakukan kebaikan, banyak halangan yang akan kita tempuh. Nombor 1 adalah godaan syaitan yang selalu berbisik dekat dalam telinga kita, dekat hati kita, yang muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai hati yang selalu berbolak-balik, tetaplah dalam agama Allah. Jadi kita minta dengan Allah. Itu banyak doa. Kita disuruh oleh Allah banyakkan doa untuk dekatkan diri kepada Allah. Begitulah dengan cerita kita ni akan yang kita kisahkan nanti, Siti Maryam binti Imran. Posisi dan peranan wanita sangat penting dalam sebuah rumah tangga. Seorang wanita adalah madrasah pertama atau sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ini saya dah kupas, saya rasa dah berapa kali. Peranan ibu bukan setakat mengajar, bukan setakat mendidik, membesarkan anak, tapi segala body language kita, tutur kata kita, percakapan kita, pandangan mata kita menjadi inspirasi pada anak kita. Kita bangga Bu kalau anak kita pergi kerja, yang bujang yang dah berumah tangga, bila dia bawa bekal daripada rumah kita tu, hasil daripada kita pergi tangan masak, sampai tempat kerja dia cakap. Kawan-kawan tengah makan, waktu lunch tengah hari tu dia makan. Siapa ni beli kat luar? Tak, mak kita masak. Bangga anak kita kerana mak tu memayungi anak dekat rumah, memberi juadah yang terbaik sehingga dikenalkan dengan kawan-kawan. Inilah masakan mak kita. Suami kita juga begitu Bu. Kalau dia kata nak buat bekal pagi, silakan bangun. Kerana ibadah. Wanita yang bangun pagi memasak untuk seorang suami dan keluarga merupakan satu ibadah. Ibadah yang tak ada duanya, mungkin lelaki tak boleh bikin. Tapi kita boleh bangun pagi, boleh siapkan. So bila sampai tempat kerja, suami bawa, kawan-kawan yang bangsa asing tanya, wah very sedap lah makanan Sabu masak, beli ke masak? Ni dengan bangga Bu, suami kita cakap, ini isteri saya masak di rumah. Homemade from my wife. Nampak? Hasil tangan, bikinan tangan daripada isteri kita. Balik suami cerita dengan kita. Kita bila kena puji, mak-mak cakap lah, kita punya senyum sampai kat telinga. Siapa tak nak dipuji Bu Sebab dah penat lelah kita memasak. Begitulah dalam kehidupan rumah tangga. Jadi ibu adalah madrasah bagi anak-anak. Kemudian seterusnya, Islam menganjurkan jadilah wanita yang tidak suka sibuk mempercantikkan diri. Kita disuruh oleh Allah cantikkan diri. Boleh cantik, tapi jangan melampau-lampau. Kita disuruh Allah membersihkan diri, kebersihan. Boleh cantik, boleh memakai apa saja. Tapi ingat, ada batas-batas kita sebagai seorang wanita muslimah. Muslimah juga harus sibuk belajar untuk mensalihahkan diri mereka. Kerana dengan mensalihahkan diri kita sebagai seorang ibu, kelak anak-anak kita tidak butuh dengan ibu yang cantik, tetapi mereka perlukan dengan ibu yang cerdas dan pintar dalam mendidik mereka. Jadikan kita idola. Jadikan kita sebagai ibu idola bagi anak-anak kita. Kerana seorang ibu adalah penentu dari akhlak seorang anak. Baik, insya-Allah ibu-ibu yang muslimah dirahmati Allah. Kita teruskan. Baik. Tadi kita akan bincang, saya cakap kita akan bincangkan kisah Siti Maryam. Siti Maryam Allah abadikan dalam Al-Quran, iaitu dalam keluarganya, keluarga Imran. Kalau kita sering baca sesudah surah Al-Ma'idah dalam Al-Quran, kita akan bertemu surah Ali Imran. Itulah keluarga Siti Maryam. Keluarga Imran menjadi salah satu keluarga yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 33. Yang bermaksud, artinya sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Allah telah memilih Nuh, Allah telah memilih keluarga Ibrahim dan juga keluarga Imran melebihi segala umat.
Kita tahu sejarah Nabi Ibrahim, kita tahu sejarah Nabi Nuh alaihi salam, kita tahu sejarah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan dekat dunia. Di mana Siti Hawa setiap tahun, hujung tahun kalau bersalin tu melahirkan anak kembar. Kita tahu bagaimana Nabi Nuh alaihi salam dapat 2 anak lelaki, dapat seorang isteri, bagaimana isterinya menzalimi, ingkar kepada perintah Allah. Kita tahu juga Nabi Ibrahim AS dalam setiap hari mencari siapakah Allah dalam diri dia. Bila dia lihat bulan di waktu malam, dia akan cakap inilah Allah. Bila dia lihat siang ada matahari, oh tak, bulan kecil, matahari besar, inilah Allah yang paling besar. Akhirnya dalam mencari ketakwaan Allah, dalam mencari siapa tu Allah, mak bapak Nabi Ibrahim AS tidak ikut syariat Nabi Ibrahim AS. Satu sejarah yang sedih, di mana anak tu Allah angkat jadi seorang rasul, ulul azam. Nabi Ibrahim termasuk dalam kategori ulul azam yang tinggi darjatnya. Bagaimana dia membina rumah tangga, bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Nabi Ibrahim terkenal dengan ketakwaan. Sampai Allah abadikan cerita Nabi Ibrahim AS dalam Al-Quran bila kita menyambut tiap tahun datangnya bulan Zulhijjah. Allah minta, kalau kamu cinta dengan aku, wahai Ibrahim, buktikan kecintaanmu padaku. Sehingga redha Nabi Ibrahim diminta oleh Allah untuk menggantikan anaknya sebagai sesembelihan. Maka Nabi Ibrahim lakukan. Kerana apa? Taqwa, bu. Begitu juga dengan keluarga Imran. Dikala masyarakat Bani Israel ketika itu, keluarga Imran sangat terpandang. Sebab bila kita dengar kisah Ali Imran ni, orang yang sangat soleh, bu. Ketakwaannya luar biasa ketika di zaman itu. Namun demikian, Imran menikah dengan Hannah. Ni ibu Siti Maryam. Sekian lama kahwin, berumah tangga, belum lagi dikurniakan anak. Seorang ibu tu sentiasa berdoa, wahai Allah, kurniakanlah aku satu zuriat. InsyaAllah zuriat ini nanti akan ku abadikan, akan ku jadikan dia untuk mengabdikan diri kepadamu, wahai Allah. Seorang ibu, bu. Janin tu belum lagi berlaku dalam kandungan, tapi doa ibu dah sentiasa nak dijadikan anak dia tadi sebagai pengabdi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imran dan isterinya yang salihah tetap sabar sambil terus berdoa agar mendapatkan keturunan yang salihah. Doa Hannah, ibu Siti Maryam, diabadikan Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 35 yang bermaksud, artinya, ingatlah ketika isteri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku ini menjadi hamba-Mu yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Kerana itu, terimalah nazarku ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Macam Nabi Ibrahim, sekian lama berumah tangga tak dapat anak, bila dikurniakan anak, nazar, bu. Ku nazarkan anakku. Begitu juga dengan ibu Siti Maryam. Kita dengar nama Siti Maryam ni memang tak dapat kita bayangkan. Kalau nama Siti Maryam, saya pernah tengok orang nama Maryam. Ada kawan, ada saudara, ada sepupu. Bila nama Maryam ni orang kecil, mulik, putih, lembut. Susun kata dia tu macam sebiji. Sesuai dengan namanya, Maryam. Siti Maryam ataupun Maryam. Saya ada sepupu nama Maryam pun gitu. Kalau duduk tu macam sopan santun. Macam seolah-olah inilah wanita Melayu terakhir. Duduk lembut. Nama tu main peranan pada kita. Nama tu berperanan pada kita. Kadang-kadang nama kita berat, tapi anak kita tak boleh bawa. Diam aja. Kadang-kadang nama tu ringan, tapi anak kita agresif. Kita pun jadi salah juga. Sampai minta dengan ustaz, minta obat. Tolonglah nama anak saya ni. Saya kasih nama sekian tapi dia punya perangai, Allahu Akbar. Allahu Akbar kata mak dia. Jadi nama tu membentuk peribadi kita. Baik, insya-Allah. So bila maknya nak Siti Maryam berdoa, maka Allah kabulkan. Kehendak Allah, maka Hannah tadi Allah kabulkan doanya, maka Hannah tadi hamil anak pertama dengan diberi nama Siti Maryam. Sayangnya, sebelum sang anak lahir, ayah Siti Maryam Ali Imran terlebih dahulu meninggal dunia.
Jadi tak nampak perkembangan anak ni besar. Tak nampak bagaimana si ibu tadi melahirkan dalam keadaan yang biasa Bu, kalau kita lahirkan anak, kita ingin suami kita di sebelah kita sebagai satu kekuatan. Kerana bila kita nak keluarkan bayi dalam kandungan ni bukan senang. Sakit. Sebab tu Allah kasih kita apabila seorang wanita yang telah melalui masa kehamilan, masa melahirkan anak, maka kata Allah, syurgalah bagi dia. Kerana kita bertarung nyawa Bu. Bertarung nyawa yang mana 9 bulan kita bawa dalam kandungan, tidur ke kanan tak boleh, tidur ke kiri tak boleh, nak terlentang gini pun tak boleh. Semakin dekat hari dia nak dilahirkan, semakin sakitlah badan kita. Setelah kita melahirkan anak, kita menyusukan dia pula selama 2 tahun. Ini semua adalah satu pengorbanan seorang ibu, tapi Allah abadikan keadaan kita ni, seorang ibu yang hamil, Masya Allah, syurga di bawah telapak kaki ibu. Hannah berdoa agar Allah SWT melindungi Maryam dan keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Biasalah Bu, kalau kita lahir ni kadang-kadang anak-anak kita diganggu. Kadang-kadang anak kita dalam tidur umur 1 tahun, 1 hari, 2 hari ketawa sendiri. Kadang-kadang umur sebulan dalam dia tidur nanti dia ketawa, tersenyum. Kita pun cakap, sedari dia kacau. Sedari yang mana pun saya tak tahu yang mana satu sedarinya. Sebab kita nampak dia keluar seorang. Lain kalau dia keluar kembar kan. Ini menurut orang tua-tua kita. Jadi begitulah dengan Ibu Siti Maryam. Berdoa pada Allah, wahai Allah, kau jauhkanlah daripada anakku ni godaan syaitan. Kerana aku dah bernazar untuk jadikan anakku ni yang mengabdikan diri padamu, wahai Allah. Jadi jangan ada benda-benda yang mengganggu dalam diri Siti Maryam. Sesuai dengan nazarnya, Hannah mengirimkan Maryam ke Baitul Maqdis setelah lahir. Ini sejarah, kita ambil sejarah sikit bagaimana Nabi Siti Maryam tu dibesarkan di Baitul Maqdis. Setelah dilakukan musyawarah oleh masyarakat ketika itu, pemeliharaan, perawatan Siti Maryam akhirnya jatuh ke tangan Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ni, adik Nabi Zakaria adalah adik-beradik dengan Hannah, ibu Siti Maryam. Jadi Nabi Zakaria AS adalah pakcik kepada Siti Maryam. Kalau dah seorang Nabi menjaga anak saudara walaupun perempuan dengan begitu jagaannya, tidak mustahil Siti Maryam akan membesar dengan penuh ketakwaan, dengan penuh keimanan, dengan penuh akhlak yang mulia. Kerana dijaga oleh lingkungan keluarga yang baik. Bapa Siti Maryam Al-Imran yang seorang yang soleh yang orang terkenal, kewarakan dia. Ibu Siti Maryam juga begitu, wanita yang solehah, yang dalam mendidik anaknya itu betul-betul dalam didikan, dalam pengasuhan. Tidak lupa dengan agama dan juga didikan-didikan yang terbaik dalam lingkungannya. Kemudian lingkungan Siti Maryam pula, tempat tinggalnya di Baitul Maqdis yang penuh dengan rumah-rumah ibadat. Jadi tak salah kalau dia membesar dengan pembesaran pertumbuhan yang sangat baik lingkungannya. Insya-Allah. Nabi Zakaria alaihissalam merawat Siti Maryam di Baitul Maqdis. Kalau kita tahu di Baitul Maqdis adalah di Palestin, di mana umat Islam disunahkan disunahkan apabila kita ada rezeki, maka datanglah ke 3 kota. Ziarahlah ke 3 kota ni. Apa kota-kota tu? Pertama, kalau kamu ada rezeki, kata Rasulullah, ziarah kota Makkatul Mukarramah. Kerana di Makkah ada Baitullah, rumah Allah, ada Kaabah. Yang kedua, kata Rasulullah, ziarahlah kota Madinatul Munawwarah. Kerana di Madinah ada jasadku di sana, kata Rasulullah. Yang ketiga, kalau kamu punya rezeki, ziarahlah di Baitul Maqdis. Kenapa Baitul Maqdis? Di situlah peristiwa berlakunya Isra dan Mi'raj. Di situlah berlakunya pertama kali umat Islam mendapat wahyu Allah. Nabi menyebarkan Islamnya, menyampaikan risalah Allah dengan membawa perintah salat. Daripada 50 waktu menjadi 5 waktu yang kita lakukan kewajiban kita sehingga hari ini. Itu 3 kota, kata Rasulullah. Kalau kamu ada rezeki, ziarahlah. Kerana itu tempat bersejarah. Lagi-lagi, kalau di Baitul Maqdis, kita akan tahu cerita tentang Siti Maryam yang dilahirkan di sana. Baik, kita teruskan. Jamaah muslimah yang dirahmati Allah.
semasa kecil Siti Maryam. Imran, ayah Maryam, wafat saat anaknya ini masih dalam kandungan ibunya. Ibu Maryam berdoa agar anaknya tidak diganggu oleh syaitan, sehingga saat Maryam dilahirkan, syaitan tidak diperkenankan untuk mengganggu. Allah jauhkan gangguan syaitan dalam diri Siti Maryam. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang bermaksud, setiap anak manusia pasti diganggu oleh syaitan ketika dilahirkan, sehingga dia teriak menangis kerana disentuh oleh syaitan, kecuali Maryam dan puteranya. Masya Allah, tak berani syaitan nak dekat. Sebab apa, Bu? Keimanan Siti Maryam begitu tinggi sekali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, namun kerana keberkahan dari kesalehan kedua orang tuanya, banyak ahli ibadah di Baitul Maqdis yang hendak mengasuh Siti Maryam. Kemudian Nabi Zakaria yang dapat mengasuh Siti Maryam sampai hingga ke dewasa. Baik, semasa kecil, Maryam sejak kecil dikenal sebagai seorang yang tekun dan rajin beribadah. Bagaimana tidak, ia tumbuh besar diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam, seorang Nabi. Ia juga tumbuh membesar di lingkungan tempat ibadah. Surrounding dia tu tempat orang ibadah. Jadi nak bikin yang tak baik memang tak boleh, kerana dia dah dididik daripada kecil hingga dewasa. Bapaknya yang bernama Imran merupakan tokoh agama yang salih, demikian juga ibunya. Kan saya pernah kata, Bu, kalau dalam didikan tu baik, mak bapaknya didik dengan baik, benih yang baik kalau dilemparkan ke langit akan menjadi bintang yang membawa gemerlapan kepada manusia di muka bumi. Benih yang baik juga daripada ibu bapa kalau kita lemparkan ke laut akan menjadi sebuah pulau. Pulau tadi akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang tumbuh-tumbuhan tadi boleh dimakan oleh semua lapisan manusia. Jadi bermanfaat. Jadi bintang dapat bermanfaat, jadi tumbuh-tumbuhan di pulau dapat bermanfaat. Maksudnya untuk manusia. Jadilah kita insan, kata Rasulullah, yang dapat bermanfaat kepada insan lain. Begitulah dengan cerita Siti Maryam. Kalau kita melihat kisah Siti Maryam daripada awal, daripada dalam kandungan ibunya, dilahirkan sampai dia dewasa, memiliki anak iaitu Nabi Isa alaihissalam, sampai Siti Maryam wafat, dimandikan jenazahnya oleh bidadari-bidadari, dia adalah wanita suci yang Allah abadikan dalam Al-Quran, surah Maryam. Keluarganya surah Ali Imran. Dalam Al-Quran Allah abadikan, Ibu. Kalau kita lihat kisah dari awal, kita dapat kesimpulan bahawa kisahnya sudah terancang sedemikian rupa. Allah dah mengatur segala-galanya. Inilah wanita suci yang akan memegang, memikul, mengemban tugas Allah yang amat besar dan luar biasa. Kenapa memikul tugas besar? Satu cerita kita ambil, Siti Maryam tak pernah kenal dengan seorang lelaki, tapi atas perintah Allah melalui malaikat Jibril, Allah tiupkan roh dalam perut Siti Maryam, lahir seorang anak Nabi Isa yang tidak memiliki seorang suami. Berarti ini yang saya ceritakan nanti. Kehebatan dia. Yang layak jadi penghuni syurga. Jadi, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, maka Maryam akan memikul tugas yang berat daripada Allah SWT. Maka dari itu, tidak hairan jika sejak kecil lagi, dia sudah disiapkan oleh Allah sedemikian rupa melalui tarbiyah yang intensif daripada Allah SWT. Allah dah persiapkan dia. Satu contoh bagi kita sebagai muslimah. Kalau ada zaman Rasulullah, sebelum zaman Rasul ni, kalau ada zaman-zaman Rasul dan zaman-zaman sebelum Nabi, ada wanita yang baik begini, kita kena ambil contoh sebagai inspirasi dalam kehidupan kita seharian. Baik, kita teruskan lagi. Di antara 4 wanita tadi yang dirindukan syurga adalah Siti Maryam. Syurga amat rindu selain pada Sayyidatina Khadijah. Kita lagi 2 insya-Allah nanti panjang umur kita sambung lagi 2 lagi nama wanita yang jadi penghuni syurga. Kemudian Siti Maryam dilahirkan di Nashirah di Nazis, Palestin, dari Ibrahim, seorang ibu
dari rahim seorang ibu yang bernama Hannah binti Fuqada, yakni isteri Ali Imran. Dari garis ayah, leluhur Siti Maryam kepada sampai Nabi Daud alaihissalam. Kalau saya nak ambil panjang, daripada bapaknya, datuknya, noyangnya, noyang ke atas lagi, penghujungnya Salasiah atau keturunannya bersambung kepada Nabi Daud alaihissalam. Sementara Hannah, ibu Siti Maryam, adalah adik kepada isteri Nabi Zakaria alaihissalam. Ini satu keluarga yang Allah dah bentuk, Allah dah tarbiyahkan Siti Maryam dalam pembentukan yang amat baik. Suci tak ternoda. Bahkan saat kecil lagi disebut Maryam pernah diasuh oleh Nabi Zakaria AS. Siti Maryam ada mukjizat. Allah kasih dia. Bila nak makan sesuatu tak payah cakap, tiba-tiba Allah dah datangkan makanan. Dah datang dekat depan ni. Pernah Nabi Zakaria AS bertanya, daripada manakah datang makanan ni wahai Siti Maryam? Makanan ni dari sisi Allah. Masya Allah, Bu. Allah payung Siti Maryam. Allah jaga kepribadian. Allah jaga watak Siti Maryam yang tak pernah menjeling mata dengan lelaki mana pun. Yang tak pernah kecoh-kecoh dengan lelaki mana pun. Dia jaga akhlak dia. Dia jaga kepribadian dia sebagai seorang wanita. Alangkah mulianya, Bu, kalau kita dapat telusuri. Sebab tu sejarah ni mencerminkan pada kita. Bacalah sejarah. Kita buka sejarah-sejarah agar jadi inspirasi dalam kehidupan kita, dan jadi kita dapat mendidik pada generasi kita betapa mulianya wanita-wanita sebelum kita dahulu dalam mentaati agama Allah, dalam mentaati sunnah-sunnah Allah. Baik, kita teruskan. Kerana kemuliaan Maryam, Allah telah menganugerahkan dia seorang putera dari kandungannya saat dia masih gadis lagi. Secara logik, hamil tanpa adanya seorang suami atau ayah memang tidak masuk akal kalau untuk era sekarang kita. Kita bila anak kita tersandung sedikit, terkena sedikit, kata orang tua-tua istilahnya dah ditebuk tupai, contohnya anak kita hamil sebelum waktu menikah, kita akan kecoh, kita akan kutuk anak kita. Sebab tu berlaku penzinaan. Pernikahan belum berlaku tapi kita dah melakukan penzinaan seperti itu, memang amat berdosa besar kan. Tapi bagi Siti Maryam lain, ini memang special daripada Allah. Allah nak tunjukkan kalau kehebatan Allah tu menciptakan sesuatu, maka kata Allah kun fayakun, jadilah. Tak mustahil kalau Allah nak mengangkat seorang anak gadis, Allah hamilkan dalam roh tu, dalam kehendak Allah, dalam ciptaan Allah, dalam kuasa Allah, dalam kudrat Allah. Maka berlakulah. Allah ingin membuka mata kita untuk mengabdikan yang wanita salihah tu begini. Tapi kerana kekuasaan Allah, maka apa yang tidak mungkin tentunya selalu tak menjadi mungkin. Jadi inilah yang saya katakan tadi, Siti Maryam akan memikul tugas yang besar, bukan yang calang-calang tugasnya. Penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Allah adalah ketika Maryam diabadikan dalam sebuah surah Al-Quran. Kita baca, Bu. Lazimkan, rajinkan kita membaca Quran. Baca Quran bukan kerana kita nak lekas khatam, tidak. Baca selembar, kita maknakan, fahamkan tafsirnya, fahamkan ceritanya, ayat ini apa maksudnya. Dari situ akan rasa terbetik hati kita ingin mengkaji lagi, ingin baca lagi, ingin teruskan lagi Al-Quran ni. Kita tak baca satu hari, kita stop sampai 2-3 hari. Melainkan kalau ada tugas-tugas terpenting, tugas yang tak boleh kita elakkan, maka kita terpaksa skipkan dia. Tapi macam mana pun jangan terlalu lama. Kita rindu, Bu. Banyak cerita Allah abadikan dalam Al-Quran. Sebelum dan sesudah, semua ada. Sebelum zaman Nabi Muhammad dan sesudah akan berlaku ni sekarang, semua Allah dah cerita dalam Al-Quran. Cuma kita ni sama ada nak praktikalkan atau tidak. Selagi kita bernafas, jangan kita abaikan. Kita ambil peluang ni. Baik, kita ambil contoh tadi seperti Siti Maryam. Siang hari berpuasa dengan solatnya, malam hari dengan solat sunnahnya, tak pernah miss, tak pernah luput barang sesaat. Sentiasa dalam beribadah.
Bila saya cerita macam ni, jangan ibu-ibu kat luar cakap, dia bolehlah Ustazah, Siti Maryam dipelihara oleh Allah. Selalu kita dapat jawapan macam tu. Sekarang ni diri kita ni, siapa yang pelihara? Allah. Allah pelihara kita. Hidup ni pilihan, Bu. Bila kita pilih yang baik, maka kebaikan tu akan datang pada diri kita seluruhnya. Tapi bila kita pilih yang kurang baik, saya tak mencakap tak baik, yang kurang baik tu kita masih boleh perbaiki lagi. Boleh touch-up lagi, boleh correction lagi, boleh tambah-tambahkan. Tapi kalau kita pilih yang tak baik, maka yang tak baik itulah akan datang dalam diri kita. Setiap kali bila kita bangun pagi, kita akan doa pada Allah, wahai Allah, hari ini kita nak baik. Nak jadi orang baik-baik, nak berkawan dengan orang baik-baik, nak lihat yang baik-baik. Sesungguhnya saya nak jadi baik. Sebut perkataan baik. Baik datang daripada sini, kemudian lahir daripada minda kita. Bila minda dah okey, seluruh tubuh kita, aura kita akan jadi baik. Positif kita jadi baik. Tapi kalau kita bangun lesu, balik-balik macam gini, balik-balik macam ini, itu kita dah down tau. Iman kita ni pun ada permainan, ada tinggi, ada rendah kan. Jadi kita jangan terlarut dalam kita punya emosional kita. Jadi kalau boleh kita jadi positif kita. Bangun pagi positif. Ya Allah, saya nak jadi orang baik. Saya nak kerja yang baik, nak dapat kawan yang baik, nak bercakap yang baik, nak bertemu dengan kebaikan. InsyaAllah Allah kasih. Nak berpisah juga dengan kebaikan. Baik, kita teruskan. Hal tersebut Allah kisahkan dalam Al-Quran yang bermaksud setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, wahai Maryam, dari mana engkau peroleh makanan ini? Maryam menjawab, makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Quran surah Ali Imran ayat ke-37. Nabi Zakaria heran. Tak keluar daripada mihrab, hanya duduk dekat dalam beribadah. Macam mana makanan boleh datang? Tapi akhirnya kata Allah siapa? Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Tak mustahil. Walaupun Siti Maryam tak keluar mencari, Allah datangkan, inilah pengabdian dia kepada Allah. Setiap bikin yang baik, Allah kasih yang baik. Nampak? Bukan Siti Maryam minta, tapi Allah memberi kebaikan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Baik. Kemudian seterusnya, kita masuk, Maryam wanita salihah yang menjauhi gangguan lelaki. Ini dia. Tadi kita dah bincangkan, Allah mengatakan Maryam seorang wanita yang suci, wanita yang hebat. Sehingga Nabi pun mengatakan, wanita yang paling hebat, yang paling mulia adalah Maryam dan Siti Khadijah. Nabi juga dah mengiktirafkan. Allah memuji Maryam dengan wanita yang benar. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 75 yang bermaksud, Al-Masih putera Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar. Ibu siapa? Ibu Nabi Isa, Siti Maryam, yang sangat benar. Maryam sangat menjaga kesucian dirinya. Jaga betul, Bu. Tak sebarang lelaki yang boleh menjamah. Tak sebarang lelaki yang boleh pegang. Dan tak sebarang lelaki yang boleh berbicara dengan Siti Maryam. Kalau nak berbicara dalam sejarah, Maryam memakai tabir. Ada satu tabir tutup. Tak dinampakkan wajahnya. Tak didengar suaranya pelan. Kita sekarang kalau tengok TV, contohlah tengok TV. Cerita lesung. Cerita apalah dekat TV tu kan lagi-lagi cerita-cerita yang kelakar-kelakar. Kita punya ketawa depan suami macam mana? Sampai suami terperanjat. Tak apa tu muhrim kita, suami kita. Kadang-kadang kita dekat luar, di majlis-majlis kalau kita ketawa, kita terlupa, Bu. Yang kita ni seorang wanita, kita seorang muslimah. Ketawa sampai boleh terkeluar, sampai orang boleh tengok. Suara siapakah itu yang ketawa? Tapi Siti Maryam tak. Ada lelaki nak datang, dia akan minta, Ya Allah, Ya Allah. Dia berdoa pada Allah, lindungilah aku daripada lelaki yang tak kenal. Daripada godaan ni semua. Saban waktu doanya begitu. Sebab itu dalam Islam kita diajarkan, kalau ada lelaki yang bukan muhrim datang rumah kita, kita kena minta izin dengan suami kita. Yang bukan muhrim siapa? Contohlah kawan-kawan suami.
Kalau nak datang, pastikan suami kita ada kat rumah. Satu. Yang kedua, pastikan kita tutup aurat kita. Boleh berbual dengan kawan-kawan suami, kawan-kawan kita. Boleh berbual. Tapi jaga batas-batas kita. Kerana suara perempuan ni suara yang lunak, Bu. Aurat perempuan ni sangat lunak. Sebab tu kalau ada kawan suami yang telefon kita, saya pernah cakap kan, jangan create suara kita kat telefon. Hello, boleh saya bantu? Kawan suami tanya, hari ni Cik Ismail tak kerja ya? Kenapa ya? Oh, Cik Ismail tak kerja kerana dia kan. Kita lembut-lembutkan suara. Daripada suara ni, Bu, boleh terpikat. Jadi, tengok Siti Mariam memakai tabir. Dia tak jeling-jeling kalau bercakap. Ini saya bayangkan, Bu, saya bayangkan Siti Mariam kalau berbual dengan lelaki, dia akan tunduk dalam hati berkata, wahai Allah, jauhkan aku dari godaan ini. Lindungi aku, wahai Allah. Setiap saat berzikir, Bu. Zikir. Sebab mata bila dah terpandang dengan mata, Masya Allah, nanti dari pandangan tu dia jadi lain. Jadi inilah yang Allah katakan Siti Mariam, wanita yang paling suci, berakhlak mulia. Kita sambung. Ia tidak sembarangan berkata dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ia tidak menggoda laki-laki dan juga menjauhi godaan mereka. Apakah wanita tergoda dengan lelaki? Kalau untuk era sekarang, ialah. Kalau tak berkawan macam kita nak kerja, Ustazah, kita bekerja semua dengan orang lelaki begini. Boleh, kita memang boleh dia kerja macam tu. Tapi kita cari ada batasnya. Kerana kita adalah muslimah. Baik. Pernah suatu ketika Jibril datang kepada Maryam. Datang dalam bentuk fizikal laki-laki yang asli. Sebab kita tahu malaikat Jibril ni Allah boleh ubahkan dengan berbagai-bagai bentuk. Datang dalam berbentuk fizikal laki-laki yang tulen, yang sempurna. Namun Maryam tetap menjaga. Allah uji. Bukan sengaja-sengaja Allah nak uji. Tapi Allah nak mantapkan lagi keimanan Siti Maryam. Ketika malaikat Jibril datang, Allah berfirman, yang bermaksud, maka ia mengadakan tabir. Malaikat Jibril datang nak jumpa bawa risalah Allah tu, Maryam terus taruh tabir yang melindunginya daripada mereka. Lalu kami mengutuskan roh ini Jibril kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripada kamu, wahai Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Surah Maryam ayat 17 dan 18. Malaikat Jibril datang, Maryam pun tetap dalam pakai tabir. Ini yang kata Allah, kehebatan Siti Maryam. Inilah yang layak menjadi penghuni syurga. Melihat laki-laki yang sangat sempurna ketampanannya, Maryam tidak terkecoh dengan merendahkan dirinya, mencuba menarik perhatian lelaki tersebut. Dia tak macam ngada-ngada lah, tak macam nak action. Dia tetap dalam hati, tetap zikir dan berdoa, wahai Allah, lindungkan aku daripada perkara-perkara yang tak diingini. Ia malah berlindung kepada Allah dan meminta laki-laki tersebut menjauhkan. Hingga akhirnya Jibril mengatakan, yang bermaksud, Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberikanmu seorang anak laki-laki yang suci. Quran surah Maryam ayat ke-19. Bila Jibril dah terangkan tujuan dia datang adalah utusan daripada Allah, barulah Maryam tahu bahawa laki-laki tersebut tidak bermaksud menggoda dan mengganggunya. Dan dia juga boleh menjaga dirinya, ternyata ia adalah malaikat yang diutus Allah untuk menemui dengan Siti Maryam. Kekentalan Siti Maryam menjaga, tidak mudah melata dengan lelaki tampan yang datang ke rumahnya. Jadi sebagai kesimpulan yang kita dapat ambil di teladan, wanita salihah adalah wanita yang menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Wanita salihah adalah wanita yang tabah, sabar menjalankan titah Allah. Wanita salihah adalah yang rajin dan taat beribadah. Wanita salihah adalah yang menjaga dan memelihara salatnya. Wanita salihah sentiasa memiliki hubungan yang sangat erat dengan Allah. Wanita salihah sentiasa menjaga diri dari yang bukan mahramnya. Wanita salihah sentiasa mendidik anaknya secara baik. Wanita salihah selalu membenarkan kalimat-kalimat Allah.
Dengan adanya ciri-ciri seperti ini, insya-Allah kita terpelihara. Bagaimana kita ambil contoh daripada Siti Maryam yang memang selayaknya lah Allah jadikan dia sebagai penghuni syurga, ahli syurga yang sedang menanti kedatangan kita. Muslimah-muslimah yang sekarang, era sekarang ni. Kalau kita dapat jaga apa yang saya berikan tadi, insya-Allah kita pun tak terkecuali. Kita pun boleh dikategorikan oleh Allah sebagai muslimah yang juga insya-Allah layak masuk dalam syurga Allah, dengan syarat kita buat apa yang Allah perintah, kita tinggalkan Allah yang larang, dan juga buat segala sunnah-sunnah Nabi suka. Elakkan daripada perkara-perkara yang boleh menjerumuskan kita, yang boleh membahayakan kita, yang boleh mengurangkan pahala kita dalam mencari pahala setiap hari kepada Allah dan Rasulnya. Keunggulan wanita di sisi Allah bukan keunggulan yang berbentuk fizik, tetapi keunggulan dalam ibadah, keunggulan dalam ketaatan, dan keunggulan dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin besar dan agung kedudukan seorang muslimah, semakin besar pula tantangan dan cobaannya. Baik, kemudian pelajaran yang dapat kita ambil daripada cerita Maryam tadi, hendaklah wanita muslimah menjadikan Maryam sebagai salah satu teladan yang baik untuk diri kita. Kedua, janganlah menjadikan orang-orang yang di bawah beliau sebagai teladan, apalagi dari kalangan orang-orang yang non-Islam. Boleh kita puji mereka, tapi jangan terikut-ikut dengan budaya mereka. Kerana kita ada budaya kita sendiri, kita ada agama kita sendiri. Menghormati budaya orang lain, menghormati agama orang lain digalakkan dalam Islam. Tapi kalau untuk meniru-niru, kita tidak digalakkan. Tiru dalam kebaikan diperbolehkan, tapi kalau tiru kepada yang boleh merosakkan kita, maka kita jauhkan. Agama kita yang mulia banyak melahirkan sosok-sosok wanita yang canggih, yang tangguh, yang bagus, yang berkaliber. Mereka hebat dalam menjalani kehidupan dunia, memiliki cita-cita tinggi di akhirat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Sudah seharusnya wanita muslimah menjaga diri dari laki-laki. Bukan tak boleh berkawan, tapi kita ada batas-batas. Dalam Islam bagaimana? Dan diterangkan dalam surah An-Nur, bagaimana seorang wanita dengan lelaki bukan mahram. Dalam surah Maryam juga ada. Dalam Al-Quran ini banyak menceritakan pasal muslimah. Kita ambillah contoh iktibar. Al-Quran ini bukan Al-Quran yang sembarangan, tapi inilah azali daripada Allah SWT yang relevan hingga ke hari ini, yang kita pakai setiap waktu. Inilah petunjuk kita, inilah pedoman kita. Tanpa Al-Quran, kita akan hidup terumbang-ambing. Tak ada arah, tak ada arah hala tuju yang kita nak tujukan diri kita. Alhamdulillah, kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai orang yang beragama Islam, Allah pandukan kita dengan panduan Al-Quran. Dengan Al-Quran ni banyak kita mengambil pengajaran dan juga pedoman-pedoman yang dapat memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Baik, seterusnya. Kerana itulah kemuliaan, jangan tertipu dengan ungkapan bahawa kehebatan wanita itu kerana mampu menakluki laki-laki dengan rayuan. Ini tak. Kita tolak tepi. Kemudian wanita muslimah bukanlah Cleopatra yang mampu menakluk para pembesar dunia dengan tipu dayanya. Kita bukan Cleopatra, tapi kita yang asli ni. Kita tunjukkan. Kalau tadi saya cakap, kalau kita dalam kriteria yang baik, kalau kita belum ditemukan jodoh, kita minta dengan Allah dengan baik, dengan cara yang betul-betul kita minta dengan Allah, maka Allah akan datangkan jodoh kita yang baik, yang sesuai dengan kita. Bila kita minta yang baik, insya-Allah Allah kasih yang baik. Contohlah Maryam, terutama di zaman interaksi laki-laki dan perempuan hampir tak ada batas saat ini. Maryam yang sudah Allah sebut langsung sebagai wanita yang terpilih, wanita baik-baik, wanita yang disucikan, namun masih enggan lagi berdekatan dengan laki-laki kerana takut tergoda. Kerana dia jaga keimanan dia jaga ketakwaan dia jaga ibadah dia. Justru dia tak nak cemarkan ibu. Kerana dia dah dipilih oleh Allah sebagai wanita yang suci. Ia takut kalau berdekatan dengan lelaki akan menimbulkan sesuatu yang Allah haramkan. Lalu bagaimana dengan wanita muslimah sekarang? Wanita muslimah saat ini bukanlah termasuk wanita yang disucikan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk
dalam kategori kalau kita jaga segala-galanya, apa perintah Allah, apa perintah Rasul, kita termasuk dalam kategori insya-Allah yang wanita yang dapat mensucikan diri kita. Mestilah selebih pintar menjaga diri kita. Wahai saudara muslimah, mintalah taufik dan pertolongan kepada Allah. Mintalah kepadanya dengan meminta yang sebenar-benarnya. Penjagaan kesucian diri dan kehormatan sebagai seorang muslimah. Mudah-mudahan pencerahan yang sedikit, yang ringkas tapi penuh bermakna, kita dapat jadikan dia sebagai satu sandaran dalam diri kita. Hari ini kita dalam begini. Adakah kita tak nak berubah? So bila kita berubah, biarlah perubahan tu yang sedikit demi sedikit, yang terus kekal dalam diri kita. Jadikan iktibar, jadikan Siti Maryam, jadikan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu an sebagai inspirasi dalam hidup kita. Nak berniaga, ambil contoh bagaimana Sayyidatina Khadijah berniaga. Nak jadi inspirasi wanita salihah, kita ambil semua. InsyaAllah kita sambung lagi pada minggu yang akan datang. Lagi 2 insyaAllah kita akan masuk. Yang ketiga insyaAllah pada hari akan datang, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu anak Rasulullah, penghuni syurga yang dinanti-nantikan. Baik, akhir kalam, mari kita sama-sama baca tasbih kafarah dan juga surah Al-Asri. Mudah-mudahan apa yang kita bentangkan pada hari ini dapat menjadi satu gambaran dalam kita dan kita boleh bawa kepada anak kita, generasi kita dan keluarga kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah. Segala sanjungan hanya untuk-Mu. Kami bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Engkau, dan kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Yang benar datang daripada Allah, yang kurang daripada diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah, dalam lindungan Allah, dalam kasih sayang Allah. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.